Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hai. So bertemu lagi kita dalam episod yang kedua di Tanizir Rahman Property Blog. Okay. So dalam episod ni kita akan try buat as short as we can be. Kita try buat sesimpel yang mungkin lah. Okay, untuk episod 2 ni. By the way, tak maaf lah musim-musim BKP ni muka pun dah penuh skrip kan. So, tak boleh buat apa lah. Redor je lah sementara ni. Lepas habis PKP, insyaAllah kita buka Okay, so dalam episod ni saya nak bercerita sikit pasal geran. Okay, saya nak kita lebih pada sharing session lah. Okay, kita lebih pada perkongsian berkenaan dengan geran tanah. Okay, so geran ni adalah salah satu dokumen terpenting di samping dengan sales and purchase agreement dalam urusan jual beli tanah. So maksudnya dokumen ni memang kena ada macam lesen. Kalau pergi mana-mana lesen kena ada kan. So macam ni lah. Kalau korang nak buat urusan jual beli tanah, geran tanah ni memang kena ada. Okay. So dia macam ID lah, sort of macam dokumen lah kena ada lah. Okay. So dalam episod kali ni kita nak go through sikit details pasal geran. Okay. Ini adalah mind map yang saya buat untuk korang. So just in case untuk korang lagi senang tengok lah. Okay. So dalam geran ni okay, ada beberapa jenis lah. So 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. Geran negeri, pajakan negeri, geran mukim, pajakan mukim dan hak milik sementara. So ini adalah 5 jenis antara 5 jenis yang sering kita dengar lah. Okay, dalam urusan jual beli tanah. So hari ni saya nak explain pasal 5 ni dan saya akan juga explain pasal hak milik tetap dan hak milik sementara. So this one kita akan discuss juga pasal perbezaan tajuk geran seperti ni. So kita akan go through step by step, one by one. Dan dalam masa yang sama saya juga akan explain cara macam mana kita nak tengok geran. Okay. Dan detail-detail pasal geran lah. Okay. So for example, yang ini adalah saya bagi contoh geran mukim. Yang ini saya dapat daripada safwansari.com. Okay. Contoh geran daripada website ni lah saya refer. Okay. Ini adalah muka surat yang pertama. So basically muka surat yang pertama geran ni dia nak cerita pasal maklumat tanah ni. Okay. Maklumat tanah, ada tajuk, ada maklumat tanah dan ada juga syarat-syarat nyata. Okay. Ini pula adalah muka surat yang kedua. Dalam muka surat kedua ni dia nak cerita pasal rekod pemilik, rekod ataupun owner tanah ni siapa lah. Dan dalam yang sama dia juga ada nyatakan syarat-syarat kepentingan dekat dalam geran ni. Okay. Dalam muka surat yang ketiga pula dia nak cerita ataupun dia nak tunjukkan berkenaan dengan plan lokasi tanah. So ini lokasi tanah dan juga details berapa luas lot tanah ni dan sebagainya lah. Okay. Ini pula adalah contoh geran hak milik sementara. Okay. Saya dapat daripada kakiproperty.com. So ini adalah contoh ni lah. Ini tadi, so saya nak tunjuk contoh satu tadi geran mukim, satu lagi geran hak milik sementara. Okay. So itu adalah kita punya benda yang kita nak bincang pada hari ni lah. So first sekali kita go through dekat mind map tadi. Okay. Kita go through one by one. Okay. So first sekali jenis hak milik tanah. This one. Okay. So biasa yang geran atau contoh geran yang terpilih ada 5. Okay. Geran mukim, geran negeri, pajakan mukim, pajakan negeri dan juga hak milik sementara. Hak milik sementara ni ada 2 lah, hak sementara daerah dan hak milik sementara mukim. Okay. Yang ini juga geran negeri, pajakan negeri, pegawai ini semua kita panggil dia sebagai tajuk geran. Macam mana kita nak tengok? Kalau korang perasan tadi masa saya buka yang ni, dia ada tulis kat sini geran mukim kan. So ini kita panggil sebagai tajuk geran.
Geran mukim ni tajuk geran. So pajakan negeri ni pun tajuk geran, geran negeri ni pun tajuk geran, pajakan mukim ni pun tajuk geran, hak milik sementara. Irfan. Sorry. Irfan. Ini pun tajuk geran lah. Okay. So itu yang benda first yang kita kena tahu. Okay. So lepas kita dah tahu pasal jenis-jenis geran ada, okay. Benda yang antara benda yang penting korang kena tahu adalah geran ni dia ada dua jenis. Okay. Yang terpilih lah, okay. Hak milik tetap dan juga hak milik sementara. Okay. Geran negeri, pajakan negeri, geran mukim dan pajakan mukim ni adalah contoh geran hak milik tetap. Apa maksud dia? Apa maksud hak milik tetap? Apa maksud hak milik sementara? Okay. So yang ni nanti saya akan explain dekat sini lah, bahagian sini. So ini kita go to in general dulu. Okay. Untuk 4 geran ni, untuk semua jenis geran dia dikeluarkan oleh pejabat yang berbeza-beza. Korang jangan ingat macam geran tanah semua mengelabah, semua pergi mengelabah pergi pejabat tanah. Tak, dia bukan macam tu. Okay. Dia tengok tajuk geran dia apa dan dia kena pergi tempat-tempat yang tertentu. Let's say contoh, untuk geran negeri dengan pajakan negeri ni, dia dikeluarkan oleh pejabat pendaftar hak milik negeri. So, kalau korang nak cari information berkenaan dengan dua jenis geran negeri dan juga geran pajakan negeri, korang kena pergi berurusan dengan pejabat pendaftar hak milik negeri. Okay. Untuk geran mukim dan pajakan mukim pula, korang kena berurusan dengan pejabat tanah. Okay. So, jangan confuse. Ini korang tak boleh tiba-tiba geran mukim pergi dekat pejabat pendaftar hak milik negeri. So dia tak boleh lah. Korang kena pergi ikut yang requirement lah. Untuk geran hak milik sementara pula, okay, untuk geran hak milik sementara ni dia ada dua jenis. Satu hak milik sementara daerah, satu hak milik sementara mukim. Untuk hak milik sementara daerah ni, geran ni dikeluarkan oleh pejabat pendaftar hak milik negeri. Sama macam geran negeri dan juga pajakan negeri tadi. Okay. Untuk geran hak milik sementara mukim pula, korang kena pergi berurusan dengan pejabat tanah. Sama macam geran mukim dan pajakan mukim. Okay. So itu adalah first thing lah. Okay. Untuk yang seterusnya, kita nak tengok berkenaan dengan perbezaan tajuk geran. Okay. Macam sikat hari. Okay. Dua tajuk utama geran ni adalah hak milik tetap dan hak milik sementara. Okay. Apa beza dia hak milik tetap dengan hak milik sementara ni? Okay. Kita pergi dekat hak milik tetap dulu. Okay. Hak milik tetap ni adalah kawasan yang mana dia dah buat proses pengukuran. Orang kata macam ukur halus lah. Dia dah buat proses pengukuran dan juga dia dah letak batu penanda. Okay. Once dah letak batu penanda, so maksudnya geran hak milik tetap akan dikeluarkan. Okay. 4 geran ni, so contoh geran hak milik tetap adalah 4 geran. Geran negeri, geran mukim, pajakan negeri dan pajakan mukim. So maksudnya kalau korang punya tajuk geran 4, antara 4 ni, maksudnya korang punya geran adalah jenis geran hak milik tetap. Maksudnya geran yang dah diukur dan dah diletak batu penanda. Okay, jelas Okay. So kita pergi dekat yang subtopik yang ni, geran negeri dan geran mukim. Okay, kejap lagi kita akan go through lah. Okay. Bila geran negeri dan geran mukim, okay, dia dalam geran, dia akan tulis pegangan hak milik selama-lamanya dalam geran. So nanti kita akan tengok dalam geran. Okay. Dia akan tulis hak milik selama-lamanya. Maksudnya memang selama-lamanya milik owner tu lah. Okay. Untuk yang pajakan negeri pula, dia adalah hak pemilik muktamadnya adalah bukan pemilik tanah tu. Pemilik utama tanah ni adalah hak kerajaan negeri. Okay.
So itu adalah benda yang utama, perbezaan utama adalah okay. So kita ulang sekali lagi, untuk yang geran negeri dan geran mukim ni adalah milik tuan tanah selama-lamanya. So maksudnya dia punya urusan jual beli pun tak payah nak minta keizinan kerajaan negeri lah. Maksudnya nak jual, dia punya proses urusan jual beli tu boleh kata secara generalnya lebih singkat lah. Okay. Untuk pajakan negeri dan pajakan mukim pula, dia adalah pajakan. Maksudnya kalau korang tengok sini, hak milik kerajaan negeri tapi diberi pajak kepada pemilik untuk jangka masa yang tertentu. Okay. So jangka masa tertentu maksudnya biasanya dia akan tulis pajakan selama 99 tahun lah, yang biasa paling common. Okay. So let's say lah kalau kata 99 tahun, maksudnya kalau kata tahun 2000, dia punya tempoh pajakan ni sampai tahun 2099, 9 tahun. Dan biasanya bila dia punya tarikh tempoh pajakan tu dah nak tamat, dia akan kena renew dekat pihak berkuasa lah. Tuan pemilik tadi kena buat permohonan dekat pihak berkuasa untuk memanjangkan tempoh pajakan. So let's say lah kalau tempoh pajakan dia dah tinggal 60 tahun, so dia kena buat rayuan untuk renew balik dia punya tempoh pajakan tu untuk reset balik jadi 99 tahun. Okay. So dia kena bayar premium. Maksudnya kalau kata dia nak extend dia punya period pajakan tu, dia kena bayar premium dan meminta kebenaran daripada pihak berkuasa lah untuk extendkan balik, reset balik jadi 99. Okay. Kemudian itu tadi adalah geran hak milik tetap. Ini pula geran hak milik sementara. Okay. Geran hak milik sementara ni adalah geran sementara yang dikeluarkan sebelum proses pengukuran dan batu penanda selesai. Okay. Maksudnya sekiranya proses peletakan batu penanda belum dibuat, maksudnya dia geran tu adalah geran hak milik sementara. Okay. Bacaan tadi lah, hak milik sementara daerah, hak milik sementara mukim tadi belum diukur halus dan belum diletak batu penanda. Okay. Ukuran dia hanya dibuat dalam sistem dan atas kertas sahaja. Maksudnya senang cerita, belum siap lagi ukur halus, belum siap lagi letak batu penanda dah ada geran. So tapi dia punya geran adalah geran sementara, geran hak milik sementara. Okay. So sekarang kita pergi pula dekat page pertama geran. Okay. Dekat page pertama geran ni kita akan go to one by one lah. Okay. So ini adalah muka surat pertama yang macam saya explain tadi. Muka surat pertama ni adalah details berkenaan tanah. Okay. Ini kita panggil adalah tajuk geran. So geran mukim ni dia boleh jadi geran mukim, geran negeri boleh, pajakan mukim boleh, pajakan negeri boleh, ataupun dia akan tulis hak milik sementara. Okay. So ini pula dalam kotak biru ni, yang atas ni biru ni, dia ada maklumat pasal tanah. Okay. So negeri, daerah, bandar, tempat ni macam mana lah. Okay. Okay. Berkenaan dengan nombor lot. Okay. Kalau geran ni jenis geran hak milik tetap, dia akan keluar nombor lot macam ni, lot 2354. Okay. Geran hak milik tetap. Geran hak milik tetap tu ada 4 tadi. Geran mukim, geran negeri, pajakan mukim, pajakan negeri. So bila antara hak contoh ada 4 tu ataupun geran hak milik tetap ni, dia akan keluar nombor lot. Tapi kalau geran tu hak milik sementara, dia akan keluar nombor PT macam ni. Okay. So korang boleh tahu kalau dia keluar nombor PT ni, confirm dia adalah geran hak milik sementara, geran yang kawasan tu belum diukur halus lagi lah. Okay. So kemudian luas lot. So luas lot ni adalah luas kawasan tanah tu lah. Dia boleh diukur daripada segi dia boleh diukur dalam unit hektar ataupun ekar ataupun depa macam ni. Okey, tengok. Okey, kategori penggunaan tanah ini adalah yang penting juga. Okey. Kategori penggunaan tanah ni
korang boleh tengok sama ada dia kategori penggunaan tanah ni sebenarnya dia ada beberapa jenis lah. Ada yang jenis untuk pertanian, ada yang jenis untuk bangunan, ada yang jenis untuk perindustrian, komersial lah, apalah dan sebagainya. Okay. Kalau untuk bangunan ataupun bangunan kediaman dan komersial dia berbeza. So basically kalau masa korang nak beli tanah, korang kena tahu dulu status tanah tu, sama ada tanah tu adalah tanah kediaman ataupun tanah komersial. Sebab apa kau? Kalau tanah komersial, dia punya ada perbezaan yang agak ketara lah, especially daripada segi charge bill utility. Okay. Kalau contoh bangunan komersial macam Soho, small office, house office, ataupun Sovo, small office, virtual office, ataupun Sofo, small office, flexible office. Okay. Yang ini dia punya charge utility dia adalah tinggi sebab dia punya charge diikut rate komersial, bukan ikut rate kediaman rumah. So harga dia adalah lagi mahal berbanding dengan rumah biasa lah. Okay. Sebab dia komersial, dia bukan residential. So dia juga ada beza, tak salah saya, daripada segi cukai pun agak mahal. Dan lagi satu, in terms of loan, kalau tak salah saya lah, kalau betul kalau saya salah, dia punya kadar pinjaman loan tu lagi rendah. Biasanya kalau dia punya jumlah pinjaman yang lagi rendah. Let's say kalau kata macam residential, kita buat pinjaman rumah, biasanya dalam around 90% loan. So time kita kena prepare cash dalam 10%. Kalau macam komersial punya bangunan, okay, bangunan yang komersial ni, kita kena dia punya jumlah pinjamannya adalah lebih rendah. So maksudnya korang kena prepare cash lebih sikit lah. Okay, so dalam contoh ni, kategori penggunaan tanah ni tidak dinyatakan daripada korang tanah. Okay. So setiap kategori, korang kena tahu setiap kategori penggunaan tanah dia punya syarat-syarat nyata pun berbeza. Syarat-syarat nyata pun berbeza dan dia punya macam mana kita ambil punya evaluation harga tanah pun, nilaian harga tanah pun berbeza. So depends lah. Okay. Kemudian ini adalah korang kena tengok dia punya jenis hak milik ni. Okay, dia tulis Rizab Melayu. Okay, Rizab Melayu ni maksudnya tanah ni boleh dijual dalam kalangan orang Melayu sahaja. Itu korang kena tahu. So Rizab Melayu ni senang cerita, maksudnya urusan transaksi jual beli boleh dilakukan dalam kalangan orang Melayu sahajalah. Okay, itu korang kena tahu. Dan dia termaktub di bawah Undang-Undang Tanah Rizab Melayu. Okay. So kalau kata dia tak ada tulis Rizab Melayu ni, so kebarang dia ada possibility dia akan jadi freehold lah. Okay. So kalau macam ni dia tak jadi, dia jadi Rizab Melayu, so maksudnya transaction dalam kalangan Melayu sahaja. Okay. Kemudian kita tengok dekat bawah ni, tanah yang dipeliharkan di atas adalah dipegang untuk selama-lamanya. So maksudnya dia kata freehold, tapi dalam masa yang sama dia adalah kawasan Rizab Melayu. So boleh kata freehold Malay Reserve macam tu lah. Okay. Tertakluk ke bawah peruntukan kanun tanah negara pada kategori yang dinyatakan di atas kepada syarat-syarat nyata dan sekatan kepentingan di bawah sebagai balasan bagi mengenai cukai tanggungan swadara. Okay. So ini adalah didaftarkan tarikh daftar dia di 9 Julai 1999. Okay. Ini adalah syarat nyata. So syarat nyata, okay, dia kata pelan tanah ada dalam pelan, kejap lagi kita akan view. Okay, ni adalah syarat-syarat nyata. So syarat-syarat nyata ni adalah dia nak bagi tahu dia nak bagi tahu detail kategori penggunaan tanah ni secara lebih spesifik lah. Okay, so kalau macam ni dia kata untuk dusun saja. Ada juga yang dia kata
dusun ni lebih kurang macam getah apa semua lah, lebih kurang macam tu. Kalau kata tanah bangunan, okay, dia akan tulis untuk kediaman saja. So dekat sini dia akan tulis kediaman ataupun untuk perniagaan lah. So dekat sini dia akan tulis. So untuk kes ni, fikiran ni boleh kata untuk pertanian lah, untuk dusun sahaja. Okay. So, kita go through pergi dekat muka surat 2 pula. Ini adalah sekatan-sekatan kepentingan. Okay. So, dalam sekatan kepentingan ni, dia ada tulis batasan ataupun ada tak sebarang sekatan untuk urusan transaksi jual beli itu berlaku. So, dalam ni, sekatan kepentingan ni tak ada tulis apa, so tak ada masalah lah. Okay. Okay, so ini adalah detail berkenaan dengan tarikh mula-mula pembentukan dan sebagainya, nombor hak milik terdahulu, nombor hak milik asal. Okay. So ini pula adalah rekod ketuan punyaan. So macam ni kita ambil daripada Tuan Safwan bin Saleh ni daripada website dia. So ini adalah nama dia lah. Okay. Ini adalah contoh dia punya rekod ketuan punyaan. Maksudnya dia adalah owner bagi tanah ni lah. Okay. Perkara lain, okay, bla 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 bla. Okay. So kita pergi dekat muka surat yang ketiga. Okay. Ini adalah maklumat berkenaan dengan plan tanah. Okay. Ini adalah plan lokasi tanah. Okay. So ini adalah lokasi dalam muka surat yang ketiga ni. Dia akan tunjuk jenis dan nombor hak milik, negeri, daerah, bandar, jenis hak milik, geran mukim, sama macam yang ni tadi, tajuk geran. Okay. Yang ini pula dia bagi tahu berkenaan nombor plan diperakui yang this one, nombor lot 2, 3, 5, 4. Okay, ingat kalau dia tulis nombor lot, maksudnya geran tu adalah geran hak milik tetap. Kalau dia tulis nombor PT, maksudnya dia adalah geran hak milik pandai. Alright. Okay. Kemudian luas lot. Okay. So luas lot ni dia tulis dalam unit hektar, 0.2 nak tulis hektar, ataupun dia tulis dalam unit depa lah. Okay. Okay. So itu adalah contoh geran mukim. Kita go to di sini. Ini adalah muka surat pertama, ini adalah muka surat kedua, dan ini adalah muka surat ketiga untuk contoh geran mukim. Okay. So next kita akan pergi pula dekat geran hak milik sementara. So hak milik sementara ni, ingat maksudnya kawasan tu belum diletak batu penanda dan belum melalui proses pengukur halus lah. Okay. So ini saya dapat daripada kakiproperty.com. Okay. So ini adalah detail negeri, daerah, bandar, negeri dan bandar. Okay. So ini nombor PT. Okay. Hak milik sementara, so dia akan keluar nombor PT. So luas pun luas sementara, maksudnya belum diukur halus, so dia letak luas sementara lah. Kategori penggunaan tanah, ni dia bangunan, dia akan letak macam tadi tak ada kan. So geran ni dia berbeza, kadang-kadang ni kosong lah, tiba-tiba geran ni ada, tiba-tiba geran ni kosong, tiba ni ada ni, penuh lah. Jangan benda ni. So kita akan tengok one by one kategori penggunaan tanah. So for this case, tanah ni adalah jenis bangunan kediaman lah. Okay. Jadi kita tahu dia bangunan kediaman ni lah. Kalau tengok syarat-syarat nyata bangunan kediaman macam tadi, yang ni tadi sini, macam ni tadi dekat kategori penggunaan tanah ni kosong kan, tidak dinyatakan, tapi dekat sini syarat-syarat nyata dia tulis dusun. Okay. Yang ni pula tadi dia ada tulis kategori penggunaan tanah ni bangunan, dan syarat-syarat nyata ni ditulis bangunan kediaman. So maksudnya korang punya cas utility dia akan kira sebagai cas kediaman macam biasa dekat rumah korang kau. Okay. Tapi kalau betul lah, so kediaman. Okay. Next, nombor lembaran piawai.
depan, nombor permohonan itu ni tak ada. Okay, ni. Tengok. Maksudnya pajakan selama tempoh 99 tahun. Okay, bila korang tengok dia tulis pajakan ni, maksudnya dia adalah leasehold. Okay, seperti yang saya explain tadi kat dalam ni. So, leasehold. So, kalau dia pegangan selama-lamanya, maksudnya adalah freehold. Kalau dia ada tulis pajakan, maksudnya dia adalah leasehold. Biasanya tempoh pajakan ni adalah 99 tahun. Okay, 99 tahun. So, bila dia tulis kat sini, tengok, dia tulis 99 tahun, berakhir pada 23 Januari 2104. Ni lama tau. Okay, 2104. So, let's say lah, baki tempoh pajakan dah remain, let's say dalam 60 tahun, so tuan tanah ni kena pergi minta permohonan dekat pihak berkuasa untuk extend dia punya tempoh pajakan, untuk reset boleh jadi 99 dengan permohonan dan bayar premium lah. Macam saya cakap tadi, kadar premium tu dia depends dekat berapa baki tempoh pajakan. Okay. So, ini adalah tarikh didaftarkan. So, macam dalam geran ni didaftarkan pada 24 Januari 2005 dan ini adalah syarat-syarat khas. Okay. Hak milik tertakluk kepada peruntukan kanun tanah negara dan kepada syarat-syarat nyata dan sekatan seperti berikut. Ni syarat-syarat nyata bangunan kediaman. Maksudnya bangunan ni adalah untuk kediaman saja. Jangan pergi bantai pula buat restoran dan semua, tak boleh lah. Tapi ni tak boleh. Untuk toko tak boleh. Untuk kediaman saja. Untuk tempat tinggal sahaja. Ini pula adalah sekatan-sekatan kepentingan. Maksudnya tanah yang diberi milik ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. So, maksudnya dekat sini, bila sebarang urusan transaksi jual beli, orang kena minta kebenaran daripada pihak berkuasa negeri, minta kebenaran untuk melakukan proses transaksi jual beli. Dah dapat kebenaran, kita panggil apa, consent, dah dapat kebenaran daripada pihak berkuasa negeri, barulah boleh proceed untuk transaksi jual beli. Okay. So now that's all from me. Dan kita go through sikit maklumat geran ni. So basically ini adalah yang kita belajar tadi, kita bincang tadi. Okay, hak milik tetap, negara, jenis geran dan sebagainya. Okay, ini pula pembezaan tajuk geran. Right. So harapnya dapatlah membantu korang memberi sedikit fahaman berkaitan dengan geran tanah. Okay. Sekiranya terdapat korang ada idea untuk penambahbaikan, komen, tak kisah apa-apa, boleh post dekat ruangan komen di bawah dan saya amat-amat terbuka kepada sebarang komen untuk penambahbaikan dan sebagainya. Dan segala saya akhiri setakat ini saja. Okay, terima kasih sekali lagi untuk menonton episod 2 dalam Tamizir Rahmatul Vlog. Sekali salah dan silap, tersalah kata, tersilap bicara, saya mohon maaf. Okay. InsyaAllah kalau kita jumpa lagi di masa yang akan datang di episod seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.